bersama dengan tetamu kita yang mulia Tuan Zulkifli bin Abdullah Yumbah, penggemar ekspedisi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Sihat Adani ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mendengar cerita Tuan sebelum kita ni on air tu, orang kagum sebenarnya. Apabila saya sendiri baru tahu ni ada ekspedisi berjalan. Selalunya kalaupun ada barangkali aktiviti walkathon ada perjalanan tu indah sejauh yang dibuat Ani barangkali 78 kilometer. Dan Ani pun sambil berzikir lagi tu. Mungkin untuk permulaannya ni Tuan dapat bercerita sedikit mengenai dengan latar belakang ekspedisi yang ni bisa kita laksanakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera. Terlebih dulu terima kasih kepada pihak RTV khasnya Rampai Pagi yang sudi menjemput saya kemari pada pagi ini. Alhamdulillah, okey, ekspedisi berjalan sambil berzikir 78 km ni. Sebenarnya benda ni memang yang dirancang sendirian lah. Pasal disebabkan minat berjalanan ni. So ngambil sempena tu macam bagi ya nampak meriah sikit. So membuatlah berjalan sambil berzikir itu. So plan itu memang kira indah juga terlalu mendadak. Pasalnya pernah membuat sebelum ini jelajah 4 daerah. Jelajah 4 daerah sempena Hari Kebangsaan ke-40 tahun. Yang mana menjelajahi ke 4 daerah sejauh 400 km sebelum ini. Dan ini untuk kali kedua pada tahun ini. 78 km. Nah, aku ngambil tema tu sambil berzikir itu macam idea dari seorang orang adalah dari orang luar macam maksudnya tu viewers kan kadang-kadang dari kawan-kawan apa, why not you try jalan and zikir cakap tu kan. So the point macam bisai kan bunyinya. So try cuba and then aku ngambil masa 24 jam untuk jalan dan alhamdulillah orang terbuat dia benda tu. Alhamdulillah, syabas kita ucapkan Tuan. Ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya kagum sebenarnya apabila dikongsikan berjalan sambil berzikir. Satu aktiviti yang sangat orangnya sambil berjalan itu kita ni melakukan amal ibadah tanpa kita ni sadar sebenarnya. Dan juga ingin tahu ni Tuan, apa persiapan Tuan sebelum memulakan ekspedisi kalian ni? Okey, persiapan sebelum ini kalau dikirakan dah mencukupi lah pasal selepas saja Februari jelajah 4 daerah, so aku kena panggil untuk latihan di air, iaitu lomba perahu naga antarabangsa untuk Jun yang lepas di jadi Kota Tuan Kinabalu. merupakan ahli pekayuh kebangsaan Jun ni? Ini pulang bukan kebangsaan, no kira klub lah. Alhamdulillah. So kena panggil untuk Jun serta. So untuk berjalan kaki itu memang kurang lah. So banyakkan di air. So tapi dengan adanya pengalaman selepas jelajah tu, jadi ada masih lagi kita ni boleh pakai. So alhamdulillah. Cuma ada sedikit macam dari segi stamina memang ada kurang macam latihan moto fizikal kurang tapi minta pasal fizikal tu memang di air sudah ada fizikal kan di luar apa. So alhamdulillah lah. So kalau kan kirakan dari segi latihan itu masih lagi ada lah. Pasal masih lagi bersambung maksudnya tu. Pasal dari ekspedisi jelajah so turun ke di air. So still ada latihan, ada fizikal kan. Sajalah macam moto jaga mentaliti itu pasal ya berbeza walaupun jarak atau 100 sampai 78 tapi berbeza. Lain orang dari segi cabaran yang diterima. Cabarannya Kalau masa Hari Kebangsaan sejauh 400 km tu pada jeda ataupun waktu yang orang agak panjang. Tetapi Ani yang spesialnya istimewanya dalam waktu berapa tu? 78 km tu dalam untuk masa jangka masa? Dalam 24 jam. Jadi terpaksa diuyunglah masa itu. 24 jam. Jadi berlangsung bila sebenarnya Tuan ni? Lupa je bertanya. Sebenarnya membuat semasa 14 hari bulan. Bermula dari kita ni punya 0 km ataupun 0 km di bandara tu, di Tawajam tu. Berakhir di sana juga.
Kira ngambil 0 kilometer tu 0 kilometer lah cuma tu. Oh, bermula pada jam berapa? Jam 6.8 minit pagi. 6 pagi berada di Tower Jam Bandar Seri Begawan 14 hari bulan dan berakhir pulang pada semula 15 hari bulan Julai pada jam yang sama. Hari Isnin atau tu? Hari Isnin. Artinya masa pagi istiadat pembarisan di Raja berlangsung tu sebelum lah. Nah, sebelum. Masya Allah. Jadi bukan apa dinyatakan masa ekspedisi berjalan kaki pada Hari Kebangsaan itu seorang lah. Seorang, tapi masa tu memang tujuan itu memang sendirilah. Tapi memang ada aku macam ada yang bertanya kan mau mencuba. Jadi kita ni dia dapat larang orang kan. Ini tu pawalah, tapi dorang tahulah yang memang aku membuat sendiri. So dorang yang ikut. Tapi alhamdulillah ada yang rasa macam teruja sikit. Ada salah seorang veteran dari Limbang datang ke Brunei dan ikut turut serta menghabiskan 78. Alhamdulillah. Ikut sama? Umur 62 tahun dan dia ikut menghabiskan 62 tahun yang berasal dari negara jiran kita ni lah. Alhamdulillah sama-sama membuat. Jadi untuk ekspedisi 78 km ni berapa ramai habis kita? Anggaran? Masa itu kami ada 7 orang. 7 orang. So semua adalah semua sekali menghabiskan pasal ada yang bertugas apa. Aku mau habis dari sini ke mari ke sini macam itulah. Yang beritahu lah macam saya sendiri pun beritahu terpulang ada masing-masing lah, tapi memang ini aktiviti ku memang aku habiskan sampai dari sini sampai ke mari. Macam itu sajalah. So yang lain kecuali yang seorang itulah yang berasal dari negara jiran kita ni Limbang. Alhamdulillah datang pagi and then terus ikut menghabiskan sampai 78. Alhamdulillah 62 tahun umurnya and then dari negara jiran kita ni. Alhamdulillah. Cakap masih. Alhamdulillah. Aku pun macam terkajut je. Macam diri pun macam dia pun boleh buat macam tu kan. Alhamdulillah. Dan juga mau je tahu ni Tuan, apabila Tuan memberitahukan Tuan telah berpengalaman 400 meter, ini pun 78 km, 400 km dan 78 km memang sesuatu yang perjalanan yang panjang sebenarnya. Dan juga ingin kita ketahui apa dorongan terbesar bagi Tuan untuk ekspedisi kali ini. Alhamdulillah pertama sekali memang dari keluarga. Kira support keluarga tu terlalu kuat. Macam dari isteri, anak-anak, dari sebelah my mom, my brother, sister, dorang bagi support and then kawan-kawan and then rakan-rakan macam yang atlet macam sukan itu kan yang bersukan. Kami walaupun masing-masing sukan dah sama, tapi orang keep support. Keep support. Aku macam aku bukan dah mau berlari tapi macam dah berapa minat, tapi lebih minat untuk sukan berjalan jarak jauh ni. Lebih suka sukan berjalan jarak jauh ni macam next macam dalam otak aku next aku akan buat ni, next aku akan buat ni. Ni saya terfikir John itu kalau berlari itu sebenarnya tadi tahu ada phase 1, phase 2, phase 3 artinya kelajuan tu. Kalau berjalan ni kita ni ada juga phase-phase-nya ke tahu? Ada juga, tapi kalau untuk berjalan kebiasaan orang berjalan macam ke 13 ke 14 phase. Macam tadi jalan biasa saya tu 14 13. Jadi so aku ambil phase yang biasa macam itulah. Tapi kalau untuk aku kan mau target timingnya tu, so aku ambil ke 10, 9, lebih cepat. So kalau untuk aku main jarak terlalu jauh, so aku akan ambil 13, 14, paling pun 12 macam tu. Jadi indah membebani kita ni punya aktiviti badan tadi lah, macam badan macam muscle apa. So ya kalau makin jauh, makin lama kita ni berjalan, badan kita ni akan bagi warning. Betul. Bagi warning. So, macam mana bisa kita mengatasi itu cabaran? Satu latihan yang konsisten, dan sama yang paling penting adalah mentality. Dalam sini mentality yang paling perlu dijagalah kalau untuk berjalan. Pasal ia bukan macam berlari. Macam berlari orang akan target berapa minit dia boleh sampai. Tapi kalau berjalan ini ia kan nyampaikan itu terlalu lama. Rasakan berlari ada, tapi mindset itu stop untuk mesti berjalan, mesti. Cuma itulah mesti berjalan. Itu yang membuat kadang-kadang mental tadi sekejap turun naik rasanya. Pasal kan mau berlari, akan give up je kan. Karena berlari kan,
Pasal kalau aku berlari sampai je di situ. Tapi mesti je berjalan. Target berjalan. Target berjalan. Dia mesti boleh berlari. berjalan. Kalau berlari tu macam aku fail sudah ni. Kalau berlari cuma tu. Benar. Jadi banyak sebenarnya yang kan kita ni fikirkan tu. Kalau orang ani program ekspedisi berjalan. Jadi menjaga formatnya tu lah format berjalan. Berjalan. Dan mungkin Afifah ada juga salah ni. Ya, kalau masa berjalan tu, habis kita pun, Tuan pun tadi bercakap akan mental pun akan dicabar lah. Tapi semalam sebelum Tuan mulakan ekspedisi tersebut, apa persiapan Tuan? Adakah cukup tidur kah? Mesti makan, minum apa kan? Itu pentingnya tidur. Pentingnya tidur, and then mindsetnya mesti kosong. Jangan kalau sudah turun masih akan banyak dipikir confirm, memang kacau. Tapi mesti relax, apapun stop dulu, biarkan dulu. Yang apa yang dipikir itu rehatkan dulu. So I need to habiskan dulu 24 jam ni karena aku mikir yang ni. So aku need to relaxkan semua. And then macam load makan minum itu yang macam biasalah. Makan minum kita ni macam biasalah, ikut masing-masing punya kadang-kadang ada orang aku mau kontrol makan ni. Takut aku kalau macam saya sendiri, saya akan makan dulu apa loading apa pasal in between masa perjalanan tu kalau kita ni terlalu ngalih, rasa makan tadi kurang. Rasa makan tadi kalau tadi lalu jauh sudah, rasa makan tadi kurang. Kalau kita ni tidak mengingati badan tadi untuk makan, kadang-kadang ia membuat kita ni kadang lama. Kadang kita ni mudah terkrem apa semua tu perlu dijagalah. Benar. Kalau macam kita ni je yang biasanya yang menjalani rutin biasa ni, antara mengantuk dan jual lapar, apa yang tadi dulukan selalunya? Mana tu? Ada orang tidur dulu tu baru makan. Sebab kalaupun dia lapar tapi selera tu ada. Jadi sama lah contohnya kalau terlalu ngalih badan tu. Jadi memang tidak ingat makan, tetapi Tuan mesti disiplin kali tu. Untuk jarak 78 km, saya percaya ada pit stop tertentu barangkali untuk bis kita boosting energy. Macam mana? Macam untuk yang 78 itu aku ngambil 4 kali untuk rehat. 4 kali rehat. So yang pertama jarak yang pertama tu pasal tenaga kita ni sudah cukup untuk start. So aku akan push semana-mana yang jauh lah, macam contoh 20 lebih, 30 dulu. So di sana aku ambil masa panjang untuk rehatkan diriku, untuk rehatkan kakiku apa. And then aku gunakan kasut ku tukar. So aku ndak bebankan benda tu, macam aku need tu macam biar aku rasa macam balik macam tadi awal rasanya. So aku rehatkan, lepas tu aku jalan lagi the next. So the next satu aku ambil yang sedang-sedang jauh. So di ujungnya sekarang walaupun dah jauh kan, tapi sudah hampir sudah. Jadi indah lagi kita ni berapa terasa. Untuk pertama tu pertama mesti ku push jauh-jauh doang. Jadi untuk perjalanan pertama 30 km. 25 ke 30. 25 ke 30. Mesti tadi orang pandai membagi-bagi benda. Pasal kalau sudah kita ni ngalih, kan mau jauh lagi. Memang macam pressure mental tu makin tinggi. Pandai Jofifah tadi ni bertanya 78 km. Ni orang saya percaya barangkali Tuan indah jo kita terus ni orang berjalan di tempat permula terus berjalan ke mana hala tuju. Pasti bis kita ni orang sudah men-survey mana laluan kan dilalui kali tu. Ada. Memang ada. Jadi laluan itu memang sudah bis kita familiar awal, dirancang awal sudah. Jalan itu pun memang ku cuba dulu turun, berjalan laluan itu. So siang ataupun malam memang ku lalu laluan itu. Jelas aku tahu jalan itu kan. Dan kalau sudah aku turun, aku pemilih. Di sini tempat ini, di sini tempat ini. So tadi dapat adjust. Kalau perlu aku minum di sini, perlu aku rehat di sini di jalanan ini. Itulah aku buat sebelum itu. Tapi untuk berjalan itu macam minta dropkan bah. Aku stopkan kau di sini, tinggalkan, aku akan berjalan. Asal baliklah. Macam itu. Saya pasti ada lagi cabaran lain kali ini Tuan. Bila orang melihat di sekitar siapa ni jalan kaki aninya. Tadi pagi ada je kulit je berjalan kaki kawasan sini ya. Balik semula ada. Kadang ada orang ada yang bertanya lah. So ada yang tahu juga kadang-kadang di highway apa. Kadang-kadang di highway tu aku seorang berjalan apa kan. So bukan untuk melatihkan ke aku sekiranya nanti one day memang aku ada perancangan di depannya kan. Untuk lagi jauh daripada yang ada. Tapi Tuan ada yang orang antara masyarakat kita ni yang prihatin, lihatnya bis kita tu berjalan kaki disinggahinya. Kan ke mana kita ikut? Ada cuma tu pengalaman atau? Masa tu untuk pulang pasal kadang-kadang dalam laluan kau tu kadang-kadang ada orang berlari, ada orang biskal. Jadi
kadang-kadang kalau aku pakai anunya pun indah aku komplit gear aku tu untuk pakai semua. Jadi dia kata arah usulnya kan. Jadi kalau gear tu kita ni pakai maksudnya tu. Maksud tu pakai gear tu kan. Jadi orang kan tahu ni orang kan buat latihan apa. Kalau kita ni pakai simple macam pakaian tadi berjalan memang orang tanya kan. Tapi dengan ada pakaian sukan itu dengan gear yang kita ni pakai so orang kan tahu ni orang kan maklum sana. And then kecuali macam kalau aku membuat acara tu masa kejadian yang mana-mana atau ada orang singgah tu. Bagi minuman, bagi apa. Tapi memang sukar lah bagi aku. Pasal kalau makin banyak orang datang, makin... so, that's why aku sediakan aku punya kru untuk ngambil barang itu kan. So, aku need to jalan saya. Jadi, tidak ada terlalu ano. Jadi, memang telefon bimbit sentiasa dibawa lah barangkali untuk perhubungan. Itu keutamaan ko. Pasal itu kalau keselamatan dari segi keselamatan. That's why, kadang-kadang aku membuat itu, aku lalu membuat live apa. Bukan untuk saja-saja, tapi untuk beritahu yang aku lalu jalan itu. Keberadaan saya di sini sebenarnya. Aku lalu jalan untuk itu. alert lah. Jadi, at least kalau ada orang melihat, kawan-kawan yang melihat di dalam, so orang boleh bagi tahu yang lain. Baik, kita ada beberapa gambar untuk dipaparkan di Kaca TV. Mungkin Tuan dapat bercerita ni Tuan, pengalaman pada 14 hari bulan Julai sehingga 15 Julai. Yang ini bermulanya aku start sebelum aku start. So, ini di sini tempat ku bermula 0 km di Bandar Sibagawan pada jam 6.8 pagi. Beberapa minit sebelum bertolak sempat merakamkan gambar. Seterusnya kita ada gambar yang juga ingin kita kongsikan. Saya perhatikan barangkali Tuan memang orang mengambil berat mengenai dengan keselamatan. Bukan hanya orang telefon bimbit sebagai salah satu tetapi baju yang dikenakan warna terang Tuan. Pasal kalau malam tadi kadang-kadang itu jadi masalah. So ini salah seorang peserta dari Limbang, Limbang Sarawak. Uncle aku panggil selalu Uncle Jumat. So ia ni berumur sudah 62 tahun. Alhamdulillah ia mengikuti kerja aku sejauh 78 km. And then tercabarlah sikit pasal umurnya, and then ia lagi lebih laju daripada kita ni macam rasa tercabar rasa tercabar. That's why macam mental mesti lawan. And then masa tu banyak lagi cabaran yang kami lalui masa 24 jam itulah. Ini masa kami menamatkan pada 15 hari bulan. So pasal di sana ada dorang kan ready untuk macam kan start acara. Betul. So kami dah ngambil dekat-dekat sana. So jalan tutup tu masa tu. Ambil siapa mana yang dapat benda sebab. So kita ni keluar daripada. So need to ambil tu ngenyang adalah. Ya, ada lagi gambar. Bagaimana dengan ini? Yang ini time kami dua berehat. Di ini salah sebuah rumah. So kami rehat di sana. And then makan tengah hari, rehat, ngambil masa dalam sejam macam tu. So kami bertolak jam 1:30 tengah hari. Selepas menamatkan fasa pertamanya perjalanan. Ada lagi rasanya gambar yang ingin kita kongsikan. Ini yang ikut join sudah banyak tahu kan. So satu kami berjalan. So dorang ni dari yang selebih-selebihnya ni, diorang ni selalu membuat aktiviti berjalan kaki juga. Setiap kadang-kadang, setiap malam di Jerudong Park itu juga. So selalu diorang invite apa untuk datang jalan kan. One of aku punya kru yang warna orange di depan itu, si Dila Saleh. Dia yang selalu membawa orang untuk membuat berjalan kaki. Kadang-kadang 10 macam tu. So yang satu sebelah kau tu orang dari KB, turun sana je ikut untuk join dari KB, and then yang dua tu dari Sengkurong. So dorang join untuk meramai-ramaikannya. Jadi maksudnya di sini kita sudah ada community berjalan kaki ni sudah ada secara langsung lah. Kurang macam mana kan explain. Ini just mestinya community pasal setiap kali aku turun dorang macam mau ikut. Cacat siapa. Jadi, dorang tahu aku peserta solo. Jadi,
Durang akan begitu kalau akan mau join silakan. Itu saya sama pun ada silakan. So Dan ini tuan, di mana ni? Macam di Ini di Masjid Atu macam Kilala. Melaut. Ini di Melaut. Melaut. So masa ni memang struggle sikit lah pasal keadaan cuaca masa tu pasal cuacanya terlalu panas pada hari Minggu tu. Okay. Terlalu panas hari Minggu Pada tu. jam berapa ni? Ini selepas asar. Selepas asar terlalu panas, cuaca tu terlalu panas. Jadi macam rasanya kalau boleh rehat dulu lama-lama sampai limbu baru jalan kadang-kadangnya. Tapi tidak dapat pasal time kan, aku paksa nguyung time tu kan, so terpaksa jalan. Baik, barangkali untuk akhirnya Fifah ada satu soalan ni. Tadi ada menyentuh mengenai dengan beliannya kita tu. Ya. Mungkin penonton Rampai Pagi ingin mengetahui juga daripada Tuan, apa kata-kata inspirasi Tuan kepada para belia ataupun kepada yang baru berjinak-jinak di dalam membuat ekspedisi ini. Ekspedisi ya. Okey, alhamdulillah. Untuk belia-belia yang ada di luar sana lah, untuk kalau yang ingin mencuburi apa saja jua bidang, so first buat capai benda itu, jangan give up, teruskan. Selagi 365 hari itu belum habis, jangan give up. Berarti konsisten tak 365. Kecuali lepas 365 itu, kalau sudah itu pun kamu buat konsisten dan dapat, atau serahlah ke arah serahlah pada Allah macam itu. So 365 hari itu kita masa ini kan buat untuk konsisten supaya ini nampak kadang hasilnya di sana. So macam yang aku buat ini pun aku start bermula 2016. So memang banyak rintangan yang pernah dilalui lah di sana. So macam di depan memang aku ada sudah vision ko apa yang dia ada di depan kan. So untuk belia teruskan, jangan give up. Yang paling penting cari kualiti, bukan kuantiti. Betul, yang penting kualiti. Jadi maksudnya di sini merangkumi, kalau kualiti itu merangkumi kesediaan mental dan juga fizikal kita ni ya. Apapun, terima kasih Tuan dan tahniah sekali lagi kami daripada kami Rampai Pagi kerana berjaya menamatkan perjalanan jalan kaki ni ya, 78 km sambil berzikir. Itu yang mahalnya itu. Sempena Hari Keputeraan ke-78 ke bawah dunia Maha Mulia Paduka Seri Pendah Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan untuk akhirnya Tuan, mudah-mudahan ada protegi bis kita lah, yang orang mengikut jejak langkah bis kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan kalau ada. InsyaAllah kalau ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi